kemungkinan kelekaan boleh berlaku. So walaupun mereka di tempat 188 ke, tak kisahlah di mana mereka, kita tumpukan pada diri sendiri, cuba mendapatkan rentak kemenangan itu kembali dan di hadapan penyokong-penyokong kita yang membanjiri stadium dan juga yang sedang melihat di rumah, tiga mata saya rasa akan menggembirakan semua. Ya, dan kalau saya boleh tambah, harus diingatkan bahawa walaupun status mereka antara pasukan keempat dalam kumpulan ini bagi pasukan Bangladesh, tapi mereka hanya tewas 2-0 dan 2-1 sahaja pada perlawanan sebelum ini. Betul. Jadi Malaysia juga sebenarnya berdepan tugas berat sebab kita difahamkan Bangladesh akan turun dengan kekuatan penuh mereka pada malam ini. Betul. Di hadapan penyokong-penyokong yang sangat ramai di Malaysia. Betul, dah kalah 2 kali takkan nak kalah juga kan. Tapi semestinya kita pun menaruhkan harapan yang penuh dan harapan yang tinggi diiringi dengan doa. Semestinya kita mahukan pasukan kita layak setelah kemarau 42 tahun tidak berada dalam kelompok pasukan terbaik Asia. Namun sebelum itu mungkin ada juga motivasi, apakah motivasi pemain malam ini, saya ni? Ya, untuk cuba menjaringkan seberapa banyak gol yang mungkin. Ya, walaupun perlawanan-perlawanan yang terakhir kita menentang Bangladesh bukanlah yang paling positif, tetapi dengan jurulatih baru, dengan corak permainan yang baru, kemungkinan menentang Bahrain, keadaan padang bukanlah yang terbaik, tetapi sesuatu ini saya rasa ini cabaran kerana Javier Cabrera, jurulatih Bangladesh, telah mengatakan dia tidak mahu memberikan keselesaan kepada pemain-pemain kita. Baik, saat ini mungkin kita boleh beri laluan kepada lagu kebangsaan kedua-dua negara yang dimainkan ketika ini. Kini dimainkan lagu kebangsaan Bangladesh. Itu dia tadi, saya sudah berkumandang lagu Negaraku dan diiringi sorakan gempita di stadium. Dan ini kalau kita boleh saksikan ya, sel ini barisan kesebelasan utama pada malam ini yang diturunkan. Dan juga ini barisan yang banyak pemain kita lihat di perlawanan yang pertama apabila kita menayoskan Turkmenistan. Mereka kembali, mereka lebih fresh. So saya rasa dengan juga Shihan, ini kemungkinan perlawanan pertamanya, satu perlawanan yang penting, tetapi saya rasa dia mempunyai capability yang secukupnya untuk bermain dengan baik, mendapatkan juga guidance daripada pemain di hadapannya, dia Syarul Saad, Dion Coles. So kita mengharapkan yang terbaik. Baik, mungkin ini soalan yang terakhir. Apa jangkaan Said Ani untuk 45 minit separuh masa pertama? Gol?
Saya jangkakan sesuatu yang sukar kerana barisan pemain-pemain Bangladesh juga mereka bukanlah yang paling berpengalaman. Barisan pemain-pemain yang muda dalam pasukan Bangladesh ini, mereka akan bekerja, mereka akan menyukarkan gerakan-gerakan Malaysia, tetapi saya cukup berkeyakinan yang apa yang Malaysia hadapi pada malam ini, kita mempunyai kreativiti yang sebaiknya daripada Azam Aziz, Safawi. Mereka boleh melakukan hantaran-hantaran untuk Faizal Halim dan Ma'rif Aiman yang mereka kekalkan prestasi mereka ketika ini. Untuk gol? Saya rasa mungkin 1-2 gol di separuh masa yang pertama, kemungkinan separuh masa yang kedua, kemungkinan pemain-pemain muda Bangladesh mungkin akan penat dan berhadapan dengan penyokong-penyokong yang begitu ramai yang kadang-kadang pengalaman tu mainkan peranan. So mereka boleh leka, kita boleh mengambil kesempatan ke atas apa-apa kesilapan yang mereka akan lakukan. Baik. Dan saya kirakan venue telah pun bersedia. Untuk itu kita beri laluan kepada rakan pengulas Hanif Miswan. Untuk itu kita semestinya menaruhkan harapan yang tinggi untuk skuad kebangsaan pada malam ini, disertai dengan doa daripada rakyat Malaysia. Silakan Hanif. Malam sangat penting, malam yang bakal mencipta sejarah. Bawa kami ke Piala Asia. Ayuh Harimau Malaya. Ini penentuannya kepada satu kempen pusingan kelayakan yang telah pun kita ikuti daripada siri Perlawanan Persahabatan untuk tahun 2022 ini. Laungan hampir 50,000 penyokong bakal menjadi tunjang semangat buat debut penjaga gol ini, Shihan Hazmi, yang dibawa masuk oleh Kim Pan Gon untuk aksi paling penting dalam kariernya dan juga aksi paling penting bagi bola sepak Malaysia. Sepak mula dimulakan oleh pasukan pelawat. Pasukan di ranking ke-188 dunia menjadi halangan terakhir untuk Malaysia menamatkan penantian 42 tahun layak ke pusingan akhir Piala Asia 2023 secara merit, dan penantian 15 tahun untuk beraksi sekali lagi ke pentas gergasi-gergasi pasukan bola sepak rantau ini selepas kali terakhir pada tahun 2007 selaku penganjur bersama. Jadi terima kasih kepada anda semua yang memilih kami di TV9. Saya terus disertai oleh bekas penjaga gol kebangsaan, itu Sairadni, yang pastinya tidak asing dengan tekanan sebegini kerana Malaysia terus menyenaraikan 7 pertukaran daripada perlawanan terakhir ketika tewas kepada pasukan Bahrain, dan ini boleh dikatakan antara percaturan dan pertaruhan besar juga memilih Shihan dan juga Syafiq Ahmad untuk diturunkan pada malam ini. Dan kita menyaksikan gerakan yang dimulakan oleh Matt Davis dan juga Arif Aiman di sebelah kanan ini, Adni. Ya, memang satu perlawanan yang besar untuk Shihan, tetapi ya, apabila beliau bermain untuk Negeri Sembilan, dia mempamerkan aksi-aksi yang berkualiti, walaupun aksi pertamanya, tetapi saya rasa dia akan meneruskan mempamerkan aksi yang konsisten, dan dengan pemain-pemain yang berada di hadapan, itu Syarul Saad, Diongkul, mereka akan membantu dia. Jadi saya rasa sebagai satu pasukan, sebagai keseluruhan pemain-pemain, mereka tidak boleh terlalu terburu-buru di minit-minit awal ini. Memang Kim Pan Gon mahukan gol awal, tetapi kita perlu settle down dulu, dapatkan rentak permainan kita, dan kita mengucak-kacirkan corak permainan Bangladesh yang kadang-kadang nampak apabila mereka melakukan larian dengan hantaran-hantaran jauh ini. Ini dia penjaga gol yang terus mendapat sebutan di bibir setiap peminat bola sepak tanah air, kerana selepas mungkin kesilapan yang membawa kerugian daripada ketua pasukan kita Falizal Marlias pada perlawanan terakhir, telah menyebabkan keputusan besar ini dibuat. Selain daripada Shihan, satu lagi notable pertukaran yang dilakukan oleh Kim Pan Gon adalah dengan membawa masuk Syafiq Ahmad untuk permulaan pertama beliau pada kempen kali ini. 2 kali dimasukkan selaku pemain gantian.
Jadi ini mungkin antara barisan terkuat Harimau Malaya yang diturunkan dan dapat dikumpulkan untuk misi penting ini. Corbin Ong di sebelah kiri. Kita berikan fokus kepada serangan lini terlebih dahulu. Dan ini satu lagi sepakan percuma yang pertama yang mungkin boleh memberikan sesuatu. Dan pastinya setiap pergerakan, setiap serangan masuk daripada Corbin Ong ini bakal mendapat sorakan daripada lebih 50,000 penyokong yang hadir pada malam hari bekerja ini demi menyaksikan sejarah yang mungkin ataupun tidak bakal dicipta pada malam ini. Safawi Rashid akan mengambil sepakan ini dan 5 pemain Malaysia berada dalam kawasan kotak penalti pasukan Bangladesh. Antaranya yang baik, satu tandukan cuba dilakukan oleh Syamir Kutiaba, pemain yang terus mendapat kepercayaan oleh ketua jurulatihnya Kim Pan Gon. Ya, satu hantaran yang baik daripada Safawi di bahagian near post. Tidak ada pemain Bangladesh yang mengikuti gerakan Syamir Kuti, tetapi ya, permulaan yang baik daripada Malaysia di separuh masa yang pertama ini sesuatu yang perlu kita teruskan. Kita tidak boleh membenarkan Bangladesh mempunyai keselesaan apabila mempunyai bola. Itu perlu dilakukan oleh kita. Dan Arif Rahman juga antara pemain yang dipanggil kembali untuk beraksi pada perlawanan ini, kerana melihat kepada percaturan Kim Pan Gon adalah mempersiapkan pemainnya untuk menghadapi satu-satu perlawanan. Berbeza taktikal dan juga mentaliti pada perlawanan pertama itu menghadirkan kemenangan dan kejutan kepada Turkmenistan. Kemudian strategi dengan 3-4-3 ketika menentang pasukan Bahrain hampir menjadi, dan kita kembali kepada formasi ini 4-3-3 dengan kesemua pemain utama dipanggil. Hanya pertukaran penjaga gol dan penyerang utama, kedua-duanya di barisan terakhir pertahanan maupun menyerang. Dion Kul semakin selesa beraksi sebagai pertahanan terakhir pasukan Malaysia, tapi itu mungkin bukan kesilapan yang kita mahukan daripada beliau. Dan terus saja kepada ketua pasukan dan pemain paling berpengalaman bagi pasukan Bangladesh tadi, iaitu Jamal Buyan. Bangladesh membawa pemain-pemain muda dari sudut purata mereka. Ada yang baru berusia 17 tahun, 19 tahun, dan mereka mengekalkan kesemua kesebelasan utama bagi ketiga-tiga perlawanan ini, Adni. Ya, itulah sesuatu yang saya katakan, ini barisan yang muda. Di separuh masa yang pertama ini kita akan melihat gerakan-gerakan daripada mereka. Mereka akan memastikan mereka berada ketat di bahagian pertahanan, tidak membenarkan pemain-pemain Malaysia melakukan larian ataupun untuk menerima bola. So ya, kita perlu menggerakkan bola dengan lebih cepat. Dan ini gerakan di sebelah kiri daripada Corbin Ong, satu hantaran. Matt Davis berada di sana. Syafiq Ahmad terkena tiang gerakan pertama pada minit ke-6 oleh ketua pasukan Malaysia pada malam ini. Beliau mempunyai mentaliti untuk diturunkan selaku penyerang utama pada perlawanan ini oleh Kim Pan Gon di bawah ketika sesi sidang media. Tapi pencubaan pertama sedikit sahaja gagal untuk mendapatkan jaringan awal bagi pasukan Malaysia. Tapi Matt Davis akan terus memulakan gerakan ini bersama dengan Arif Aiman, masuk ke dalam, berjaya mendapatkan Safawi. Arif Aiman akan kembali ke kanan untuk mendapatkan Matt Davis. Satu hantaran terus, namun gagal untuk melepasi benting pertama pasukan Bangladesh. Syamir Kuti turning, satu tackle yang berbahaya tapi tidak diindahkan oleh pengadil. Permainan diteruskan. Bangladesh cuba menyerang melalui penjaring utama ataupun penyerang utama mereka, Sazad Hussein. Tapi Corbin Ong turun ke bawah untuk membantu. Faisal Halim cuba pula untuk mendapatkan Syafiq Ahmad seperti tadi. Inilah yang dapat katakan Malaysia perlu kekal bertenang, perlu kekal untuk mendapatkan penguasaan bola terlebih dahulu, Adni. Ya, dan terlalu cepat daripada Dion Kul sebentar tadi. Kita baru saja selepas 2-3 serangan berturut-turut. Dia antara pemain yang paling berpengalaman di luar negara. So ini peluang Syafiq Ahmad selepas miss kick daripada Matthew Davis. Tak banyak tekanan diberikan, tetapi connection, saya rasa yang saat terakhir itu dia tak dapat connection, sentuhan yang dia mahukan. Dan juga ada dan Arif Aiman sambil kita menyaksikan bagaimana gerakan daripada Syafiq Ahmad
Beliau ingin mencuba ataupun melakukan hantaran. Tengok daripada reaksi dua pemain di belakang, Faizal Halim dan Corbin Ong, dia nampak seperti mahu menjaringkan gol, di mana Corbin Ong mempunyai banyak ruang di bahagian far post. Di situ boleh lihat muka dia dengan reaksinya tidak gembira dengan percubaan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Tapi itu keyakinan Arif Aiman ketika ini. Dia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi dan kualitinya setiap permainan, setiap perlawanan juga semakin meningkat. Jadi kualiti dan keyakinan itu yang sangat diperlukan daripada Arif Aiman dan juga rakan-rakan di bahagian serangan, terutamanya kerana Malaysia secara matematiknya hanya memerlukan keputusan seri sahaja, tetapi secara hakikatnya, realitinya, kemenangan wajib diraih pada malam ini bagi meneruskan momentum kebangkitan dan juga kepercayaan kita kepada bangkitnya bola sepak Malaysia. Sambil kita saksikan Syamil Kuti dipersalahkan. Ini mungkin jadi trademark kita untuk bermula dengan sangat pantas hari ini selepas dua perlawanan terdahulu. Begini juga corak kita bermain dan ini diteruskan oleh Kipan Gon. Yes, itu sesuatu yang Kim Panggon mahukan. Dia mahu gol awal itu. So, setiap kali apabila mendapatkan jaringan awal itu akan memberi keyakinan kepada setiap pemain. Tetapi ada perlunya balance. Jika setiap kali anda dapat bola, anda nak terus naik ke atas, nak semua buat serangan, anda tidak berbalance kepada pemain-pemain yang kemungkinan tak dapat menyaingi intensitas tersebut. So kadang-kadang kita perlu perlahankan permainan dan ada momen apabila kita perlu satu kejutan, memberi kejutan kepada pemain Bangladesh. Dan ini bahaya bagi Malaysia kerana masuki minit ke-10, pasukan kendalian Javier Fernandez ini mempunyai satu habit menyerang dengan melakukan hantaran jauh dari lontaran ke dalam ini. Dan pemain ini sekali lagi diberikan tugasan ini, Bishwanat Ghosh. Hantaran beliau, lontaran beliau lah yang menghasilkan jaringan kepada Muhammad Ibrahim ketika berdepan dengan pasukan Bahrain tempoh hari. Tapi perlu terus dikeluarkan oleh Faizal Halim dan akan dikeluarkan pula oleh Arif Aiman. Malaysia mencari tempat secara automatik layak ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Selepas berjaya pada dua edisi berturut-turut 1976 dan 1980. Kemudian kita agak terasing dalam kempen ataupun persaingan peringkat benua ini, sehinggalah kita dipilih menjadi tuan rumah bersama pada tahun 2007. Dan dengan perubahan format kepada 24 pasukan bermula pada tahun 2019, ini peluang terbaik kita untuk menaikkan diri selaku antara 5 pasukan terbaik naib juara daripada 6 kumpulan pusingan kelayakan ini. Dan ini berlaku selepas Palestin berjaya menundukkan cabaran pasukan Filipina pada petang tadi. Jadi Faizal Halim pastinya ingin teruskan momentum gerakan beliau. Berjaya mendapatkan Syafiq Ahmad dan akan dicabar oleh Safai Rashid. Percubaan berbahaya, half chance bagi pasukan Malaysia sekali lagi pada minit ke-11. Sekali lagi kita memberi sesuatu yang positif kepada penyokong-penyokong. Faizal Halim memotong balik ke sebelah kanan dan mencari Syafiq Ahmad di bahagian tengah, tetapi diberikan tekanan. 3-4 pemain terus memberi tekanan kepada Safawi dan dia masih mendapat sentuhan dengan satu tindakan akrobatik tak jauh. Tapi kita ataupun Safawi sebenarnya perlu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada itu untuk menewaskan Anisur Rahman, jaga gol berusia 24 tahun untuk pasukan lawan pada malam ini. Dan Malaysia seperti kebiasaannya terus menekan pasukan lawan di kawasan mereka sendiri. Dan ini satu pressing play yang diterapkan sejak daripada perlawanan pertama berdepan dengan pasukan Turkmenistan. Syarul Saad kembali ke posisinya, mengambil kedudukannya daripada Kuzaimi PE. Malaysia kembali memulakan serangan pada ketika ini. Safawi dengan
rules barunya. Selaku pemain di posisi number 10. Satu gol telah pun dihasilkan. Dan hampir-hampir memberikan gol pembukaan pada perlawanan malam ini. Syamil Kuti akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali penguasaan bola. Syafiq Ahmad yang dicari oleh Faisal. Tapi beliau lambat sebenarnya untuk melakukan larian tersebut. Pada setiap kali Bangladesh tidak mempunyai bola, mereka meletakkan kadang-kadang 5 pemain sebagai garisan pertahanan mereka, dan yang lain keempat akan berada di 4 ataupun 5 akan berada di hadapan mereka. Hanya kadang-kadang meninggalkan Sazad Hossain di atas. Dan sesuatu yang ketika ini kita sedang lakukan, memperlahankan tempo seketika, dan nanti ada masanya kita perlu meningkatkan intensiti tersebut apabila kita boleh mencari ruang-ruang di mana larian itu berlaku, dan pemain seperti Syamil Kuti, Azam Aziz mempunyai kreativiti. Satu hantaran yang berjaya dilakukan oleh Matt Davis di sebelah kanan. Beliau melakukan satu overlapping sangat baik. Lihat saja kepada tekanan yang kembali dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia. Arif Aiman, dan penalti diberikan kepada pasukan Malaysia selepas Matt Davis dikasari oleh Atikur Rahman Fahad ketika kita melakukan tekanan dan juga pressing yang kita perkatakan untuk mendapatkan kembali penguasaan bola ini. Penalti bagi anda. Perlu lihat sekali lagi satu sentuhan pertama yang begitu berat daripada Atikur. Saya rasa ia memang penalti. Keputusan pengadil tepat. Dan inilah yang kita boleh lakukan. Kita menunggu masa, kita memberikan tekanan yang tinggi, dan kita boleh lihat juga berapa pemain yang melakukan tekanan tersebut. Jika 1-2 pemain, kadang-kadang mereka boleh keluar dengan mudah. Di sini kita telah mengelilingi mereka, memaksa mereka melakukan kesilapan, memaksa mereka tidak boleh keluarkan bola dengan jauh, dan inilah yang menyebabkan kesilapan yang dilakukan oleh Atikur Rahman. Jadi saya percaya tugasan ini akan diambil oleh Safawi Rashid dengan keyakinan yang telah pun ditunjukkan untuk melakukan jaringan pembukaan perlawanan yang sangat-sangat diperlukan pada minit ke-16 ini. Jadi peluang terbaik Malaysia hadir pada minit yang sangat-sangat awal di separuh masa pertama ini. Tapi masih lagi gelisah untuk jurulatih dan juga pembantu-pembantunya. Tapi jelas terpancar keyakinan kepada penyerang tempatan Safawi Rashid untuk gol pembukaan Malaysia. Berdepan dengan Anisur. Safawi Rashid, jaringan untuk pembukaan pada minit ke-16 daripada Safawi Rashid. Hadir melalui sepakan penalti, mungkin sedikit membimbangkan, tetapi kelajuan, ketepatan bola yang diberikan oleh Safawi itu yang menghasilkan jaringan sambil disambut oleh 50,000 penyokong Malaysia di stadium ini. Ya, tekniknya sangat baik. Apabila dia mengambil bola tersebut, saya dah tahu dah bola dekat mana, dalam jaring. Saya cukup berkeyakinan dengan kebolehan Safawi, walaupun penjaga gol memilih tepat, tetapi kelajuan bola tersebut, dan juga ia bukanlah ia sangat jauh daripada penjaga gol, hanya mendapatkan jari dia. Jika lebih kepada bahagian dalam, kemungkinan penjaga gol boleh mendapatkan satu tampanan yang lebih baik, tetapi kelajuan yang sangat sempurna, permulaan yang sempurna daripada kita. Permulaan yang kita selalu inginkan dan juga dambakan untuk Malaysia mendahului dan juga menyempurnakan segala tekanan yang telah pun kita lakukan. Itu tidak berlaku, gagal dilakukan ketika berdepan dengan pasukan Bahrain, dan kita ratapi kegagalan tersebut dengan tewasnya pada penghujung perlawanan. Dan itu tidak berlaku pada malam ini. Seperti ketika kita berdepan dengan Turkmenistan, 11 minit diperlukan oleh Safawi Rashid, tetapi pada malam ini pada minit ke-16 Malaysia mendahului pasukan Bangladesh 1-0, dan kelihatannya kita tidak akan mengendurkan sebarang serangan
akan terus menguasai permainan dan cuba untuk terus menjarakkan kedudukan. Dan memang gol itu kita amat memerlukan untuk mendapatkan permulaan yang positif. Dan ya, Bangladesh bukan seperti Bahrain mempunyai kelajuan fizikal yang baik. Mereka menekan kita dengan begitu cepat. Itu adalah salah satu reason yang disebabkan kita leka. So ini kita perlu belajar daripada kesilapan. So ya, ambil masa, hantar kiri ke kanan, menggerakkan pemain-pemain Bangladesh, dan ya, itu akan memenatkan mereka. Dan juga pada masa yang sama akan membuka ruang untuk sama ada Faisal ataupun Corbin di sebelah kiri, Arif, Matt Davies mendapatkan ruang tersebut. Kerana apabila kita menggerakkan pihak lawan, di situlah membenarkan pemain-pemain yang lain cuba mencari ruang. Dan ruang itu yang cuba untuk dilakukan terus oleh pemain-pemain pasukan kebangsaan. Corbin Ong terus akan menghantar pula jauh bola ni ke dalam untuk cuba mendapatkan Syamir, dan peluang bagi Safawi Rashid. Berjaya diselamatkan oleh Anisur. Wow, satu lagi peluang keemasan. Dan Matt Davis dengan percubaan seterusnya untuk melakukan percubaan ini, tetapi satu peluang keemasan dilepaskan ataupun diselamatkan oleh Anisur Rahman. Ya, satu balingan yang begitu jauh daripada Corbin Ong. Inilah salah satu sebabnya Safawi berada dalam posisi yang baik, tidak dikeluarkan dengan baik daripada pertahanan, tetapi penjaga gol reaksinya cukup cepat untuk menggagalkan tandukan Safawi. Tiada salahnya tandukannya dilakukan oleh Safawi Rashid tadi. Beliau mengenakan segalanya, dan ini Arif Aiman pula dengan satu hantaran yang baik cuba mendapatkan Syafiq Ahmad. Tapi bola masih lagi dalam kawalan Faisal Halim. Akan mendapatkan Corbin Ong pula di belakangnya. Dan satu tolakan yang dilakukan kepada Azam Aziz, tapi beliau yang disalahkan oleh pengadil perlawanan pada malam ni kerana memegang bola tersebut sebelum whistle dibunyikan. Dan pengendali pada malam ini adalah daripada Iraq, iaitu Zaid Tamir Muhammad, sama-sama dengan Akram Ali Jabar selaku pembantu pengadil pertama, dan juga Abdullah Arjadani dari Oman selaku pembantu pengadil kedua. Ada tekanan diperkatakan oleh Javier Fernandez, pengendali pasukan Bangladesh pada malam ini. Kerana menurut beliau, Malaysia yang lebih tertekan, Malaysia yang lebih memerlukan kemenangan, terutama ketika berdepan dengan penyokong-penyokong di laman sendiri. Jadi setakat ini game plan pasukan Kim Pan Gon selepas 20 minit ini berhasil dengan satu jaringan penalti Safawi Rashid pada minit ke-16 setelah tadi. Dan Malaysia masih lagi mengekalkan penguasaan. Matt Davis, Syamir, antara pemain terbaik yang boleh kita angkat sepanjang kempen ini. Kebiasaannya posisi ini tidak didendang, tapi bola sepak moden, posisi Syamir Kuti Aba ini sangat penting untuk diduduki oleh seorang pemain yang betul-betul berkebolehan dari sudut teknikal dan juga tactical understandingnya. Faisal baik, dadaan yang dilakukan. Syafiq cuba mendapatkan kembali larian dilakukan oleh Faisal, dan Syafiq akan terus melakukan pressing tersebut. Jadi coraknya sama, Syafiq dan juga Darren Lock di bahagian atas. Dan kerana itulah kita masih lagi kekal dengan tactical pressing setakat ini. Dan ini mungkin permulaan 22 minit yang sangat diperlukan oleh Shihan untuk beliau mendapatkan sentuhan-sentuhan dan juga tidak diuji begitu awal ini. Nah, apabila seorang penjaga gol tidak melakukan apa-apa, itulah yang sebagai penjaga gol kita mahukan. Tetapi apabila dipanggil, apabila diperlukan, walaupun tak banyak asakan yang dilakukan oleh Bangladesh, tetapi apabila bola datang kepadanya, ya, di situlah dia perlu mengekalkan fokus tersebut. Kerana kadang-kadang apabila kita panjang tak lakukan apa-apa, kadang-kadang boleh kelekaan boleh berlaku. So setakat ini tak ada kelekaan. Kesemuanya sangat positif daripada Shihan. Dan positif juga hantaran vision daripada Azam kepada Matt Davis di sebelah kanan. Satu hantaran kaki kiri cuba mendapatkan Corbin Ong yang hadir meluru mencuri bola itu daripada Syafiq Ahmad.
Beliau mampu lebih daripada berupaya untuk melakukan jaringan daripada jarak tersebut dan juga gerakan sebegitu. Tapi Malaysia lihat saja terus menekan pasukan Bangladesh untuk keluar daripada kawasan mereka. Dan tekanan ini membuahkan hasil kerana Matt Davis akan terus melakukan percubaan daripada luar kotak penalti. Inilah keyakinan. Percubaan demi percubaan, gerakan demi gerakan dilakukan oleh kesebelasan utama pasukan Malaysia setakat ini. Ya, positif, sangat-sangat positif. Sebentar tadi left back kita, back kiri kita Corbin Ong. Kali ini back kanan kita Matthew Davis. Tetapi ya, agak liar tetapi positif. Boleh lihat lantunan bola juga tidak memihak kepada kontak yang dimahukan oleh Matthew Davis. Dan kita terus memburu jaringan untuk meredakan sedikit ketegangan ataupun ketegangan yang sedang dihadapi pada ketika ini. Jaringan pendahuluan telah pun berjaya dapatkan, tapi jaringan kedua ini sangat penting sebenarnya untuk meredakan keadaan. Jadi itu yang diburu oleh pemain-pemain berjersi kuning dan hitam ini. Jadi penyokong-penyokong Malaysia, ayo terus bermimpi untuk kita melekatkan diri ke pentas pusingan akhir Piala Asia 2023. Kerana mimpi ini hampir menjadi nyata. Segala-galanya pada ketika ini sangat-sangat berpihak kepada kita. Nantian 42 tahun untuk layak secara merit dan ada satu nostalgianya di mana ketika 42 tahun yang lalu Malaysia berjaya melekatkan diri ke pusingan akhir ke Kuwait pada tahun 1980, disaksikan oleh lebih dan hampir 50,000 penyokong di Stadium Merdeka. Malam ini jumlahnya juga hampir sama di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi ini mungkin satu lagi sejarah yang bakal dicipta. Kerana generasi ini memerlukan untuk pasukan bola sepak kita mempunyai sejarah sebegini ni di peringkat Asia. Ya, ia sangat penting kepada pemain-pemain, sama ada muda ataupun tidak. Ini keputusan yang tepat daripada penjaga garisan. Mungkin sedikit awal daripada Matthew Davis. Ya. Tetapi balik kepada soalan anda, ya, saya rasa untuk kesemua pemain untuk berjaya menjejak kaki mereka untuk berada dalam Piala Asia, di mana bukan kita sebagai tuan rumah, ya, sangat-sangat baik dan tapi ini pula satu masalah bagi Malaysia. Memujuk Syarul Saad berada di sana tapi masih lagi dalam percubaan. Dalam kita berkatakan mengenai kelekaan, itulah yang diperkatakan apabila hampir sahaja pemain pasukan Bangladesh ini, Rakib Hossain, melakukan sesuatu daripada kelekaan ini. Ya, kedudukan Syarul Saad dan juga Dion Kos, mereka terlalu dekat antara satu sama lain. Walaupun Syarul Saad cepat untuk mendapatkan bola tersebut, dia memang satu tackle yang besar. Selepas itu satu lagi percubaan liar, tetapi ini yang perlu dielakkan. Kelekaan dari bukan sahaja apabila mempunyai bola, tetapi dari segi posisi kedudukan mereka. Jika Sazat sebentar tadi lebih cepat, ya kemungkinan dah satu sama, tetapi dia mengambil terlalu banyak sentuhan. Dan ini satu lagi pressing, kali ini secara bersorangan perlu daripada Arif Aiman yang mendapat sedikit kritikan ketika perlawanan berdepan dengan pasukan Bahrain tempoh hari. Jadi beliau juga ada sesuatu yang ingin dibuktikan pada malam ini. Dan masih lagi dalam kawalan Arif Aiman, kembali kepada Matt Davis. Syamir Kuti, satu turning yang baik untuk mendapatkan Safai Rashid di bahagian tengah. Satu larian dilakukan oleh Corbin, tapi kurang cermat pula hantaran daripada Safai Rashid. Dan terus saja kepada penguasaan Rakib Hossain seperti tadi. Dan Malaysia terus menekan dan berjaya mendapatkan kembali penguasaan bola ini. Perlu tenang, perlu simpan, perlu sayang terlebih dahulu penguasaan bola ini. Dan itu yang dilakukan oleh Azam Aziz seperti tadi. Dan Hanif, kembali ada katakan untuk Arif Aiman perlu membuktikan sesuatu. Bagi saya bukanlah perlu membuktikan, saya rasa dia perlu mencari konsistensi tersebut. Kerana bagi saya dia sudah membuktikan kualitinya. Mencari konsistensi adalah yang paling penting. Tapi ini juga yang perlu dilakukan oleh Faisal Halim kerana beliau juga sangat konsisten pada ketika ini. Azam Aziz, percubaan Azam.
Ruang kepada Arif Aiman pula. Matt Davis di luarnya. Didapatkan kembali Safawi Rashid. Tapi Syafiq Ahmad akan melakukan percubaan ini. Sangat hidup dan juga begitu bernafsu sekali Syafiq Ahmad untuk menempatkan beliau dalam senarai penjaring pada malam ini, Adni. Ya, dia mahukan satu jaringan untuk dibawa apabila dia kembali bersama JDT. Ini satu hantaran yang baik daripada Arif Aiman. Tahu di manakah rakan klubnya Safawi Rashid. Tetapi ya, memang suka ketika ini kerana mereka mengumpul ramai pemain dalam kawasan penalti, bertahan dengan begitu kompak. So ya, di situlah kita apabila berada di kawasan bahagian sayap boleh membuat hantaran-hantaran seperti Arif Aiman sebentar tadi. Sikit lewat Safawi untuk melakukan hantaran tersebut kerana Biplo Ahmed, main tengah antara playmaker juga bagi pasukan Bangladesh ini. Davis bijak untuk meluluskan bola ini, tapi mungkin terlalu banyak pula sentuhan yang dilakukan oleh beliau untuk masuk ke dalam. Dan satu-satunya penjaring gol pasukan Bangladesh, Muhammad Ibrahim, jersey nombor 19 setelah tadi, barulah berjaya untuk mendapatkan sentuhan. Dan ini satu tarikan yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Bangladesh ini, Rakib Hossain, tapi mungkin tersilap lawannya kerana yang ditarik adalah Corbin Ong. Tapi adakah Corbin Ong yang dipersalahkan di atas tindakan ini? Bagi saya tidak. Ya, kita boleh lihat Rakib, ya, Rakib sebentar tadi dia yang balik banyak buat tarikan. Saya rasa perbezaannya adalah tubuh badan mereka. Corbin lebih besar, dia lebih kecil, Corbin lebih kuat. So saya tak faham mengapa foul diberikan untuk Bangladesh. Terus saja mendapat reaksi yang tidak enak daripada keseluruhan penonton pada malam ni. Harus juga diingatkan daripada hampir 50,000 penyokong yang hadir. Ramai juga daripada pasukan pelawat yang berkelana di negara kita ini. Jadi perlu terus kita raikan atas semangat kesukanan pada malam ini. Tapi cukuplah mereka hanya sebagai pelawat dan juga pengunjung di sini, kerana tiga mata pastinya sesuatu yang kita inginkan di atas padang pada malam ini. Itu secara ironinya. Tapi Bangladesh mempunyai ruang untuk melakukan hantaran ini, tetapi lemah pula hantaran yang dilakukan oleh Jamal Buyan, ketua pasukan setelah tadi. Sebagai rekod, daripada 5 perlawanan terakhir Malaysia berdepan dengan pasukan Bangladesh, kita tidak pernah tewas. Tapi sedikit statistik yang mungkin membimbangkan adalah daripada 2 perlawanan terakhir, kedua-duanya berkeputusan seri. Sekiranya itu berlaku, mungkin sudah cukup bagi pasukan negara kita. Tapi kita tidak mahu untuk menutup kempen ini dengan nokta tersebut, kerana Bangladesh sekali lagi berjaya untuk mendapatkan jaringan daripada set piece melalui lontaran jauh ini. Sekali lagi sebenarnya daripada Muhammad Ibrahim, penjaring gol ketika berdepan dengan pasukan Bahrain. Dan sekali lagi mereka memberikan sorakan yang sangat-sangat diinginkan oleh penyokong mereka untuk mengikat kedudukan, menewaskan Shihan Hazmi pada minit ke-31 ini. Terlalu banyak ball watching, tiada yang mengambil tanggungjawab di situ. Yang pertamanya tandukan daripada Rakib, kemudian Muhammad Ibrahim datang daripada belakang. Siapakah yang mengikut gerakan? Dan apabila tandukan dilakukan, siapakah yang paling dekat? Siapakah yang mahu membuat challenge tersebut? Tak ada yang melakukan challenge. Terlalu banyak hanya melihat kepada bola. Wow, inilah cabaran yang kita perkatakan. Inilah mungkin ujian sebenar kepada karakter dan juga mentaliti kita. Kerana kita pernah berada dalam situasi ini ketika berdepan dengan pasukan Bahrain tempoh hari. Dan kita tidak mahu kesilapan tersebut berulang, kerana bola sepak ada momen-momennya saat ini yang mungkin boleh mengubah kepada corak permainan kedua-dua pasukan. Daripada open play, saya tidak bimbang
hanya kesilapan-kesilapan yang di mana kedudukan itu akan berlaku. Tetapi set pieces inilah apabila satu pasukan yang tidak banyak memiliki penguasaan bola, mereka akan cuba mendapatkan gol daripada set pieces. Dan inilah set piece yang kita perkatakan, satu hantaran, tandukan pula flick yang dilakukan oleh Rakit dan kemudian jaringan. Dan ini ruang bagi Matt Davis untuk kembali mendapatkan penguasaan kepada pasukan Malaysia. Dibiarkan saja oleh Syafiq Ahmad. Malaysia perlu pantas untuk mematikan kembali momentum pasukan pelawat yang telah mula mendapatkan keyakinan di dalam maupun di luar padang pada ketika ini. Jadi sepakan penjuru kedua untuk pasukan Malaysia kali ini di sebelah kanan. Daripada sudut serangan kita, Arif Aiman dan juga Safawi berada di sana. Hantaran terus daripada Arif, satu tandukan free head daripada Dion Cole sebenarnya, tapi tidak menepati sasaran langsung. Wow, daripada kualiti beliau sepatutnya sesuatu yang lebih baik bisa dilakukan oleh pemain ini. Sayang sekali kerana sangat banyak ruang dan masa untuk dia. Malaysia kembali mengatur serangan dan juga gerakan daripada bawah. Peluang keemasan, peluang terbaik kepada Dion Cole sebentar tadi untuk catat nama selaku penjaring juga pada kempen kelayakan pada kali ini. Davis masih lagi menekan bola ini. Syafiq Rashid akan mengejar, tapi menjadi keluarkan Arif Aiman. Ruang bagi Syafiq Ahmad di bahagian dalamnya, tapi gagal untuk dapatkan oleh Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman, Syafiq Rashid. Satu turning shot yang berjaya untuk dihalang oleh benteng terakhir pasukan Bangladesh. Malaysia terus menekan dengan gerakan ini. Baik daripada Arif Aiman. Pada mulanya hampir diterima balik oleh Bangladesh, tetapi dia kembali dan hantaran kepada Safawi. Saya rasa dia tidak sedar di manakah kedudukan Faizal Halim, kerana apabila dia berada di hadapan gol, hanya satu berada dalam mindanya, cuba mendapatkan gol kedua. Dan itulah sebabnya kenapa beliau beraksi di posisi tersebut. Posisi number 10 dalam istilah taktikal bola sepaknya. Beliau jarang berada di sana, tapi kita berikan fokus terlebih dahulu kepada gerakan daripada pasukan Bangladesh ini. Penjaring gol penyamaan setelah tadi. Muhammad Ibrahim juga satu-satunya penjaring untuk pasukan Bangladesh pada kempen kelayakan ini. Deja vu sebenarnya, kerana ketika beberapa Bahrain itu juga yang mereka lakukan, menghasilkan jaringan. Dan sekali lagi set piece tersebut, walaupun kita semua telah tahu bahawa itu yang mereka akan lakukan, tapi masih lagi mampu untuk menghasilkan jaringan. Banyak kita boleh perkatakan daripada jaringan Bangladesh sebentar tadi. Selepas balingan, siapakah yang pemain yang mengikut gerakan Rakib untuk melakukan flick, dan keduanya senang sangat dia datang daripada belakang. Muhammad Ibrahim, dia ada light marking daripada mana-mana pemain sebenarnya, ataupun ini mungkin satu gerakan yang mungkin sedikit membahayakan, tetapi masih lagi dalam kawalan. Sangat baik daripada Shihan tadi bersama-sama dengan Syarul Saad. Syamil Kuti di bahagian kirinya. Antara pemain secara statistiknya berada di mana-mana serata padang sekalipun daripada dua perlawanan terakhir, Syamil Kuti. Tapi lebih penting adalah untuk beliau mengekalkan defensif shape pasukan Malaysia daripada bahagian tengah itu. Dan Malaysia berjaya mendapatkan sepakan penjuru ketiga perlawanan daripada Matt Davis. Kita sangat berbahaya daripada sepakan penjuru terakhir. Jadi satu lagi delivery yang baik juga diperlukan untuk kembali mendapatkan jaringan. Kali ini mungkin giliran Safawi. Dan hantaran ini swinger berjaya mendapatkan tandukan daripada pemain pertahanan pasukan Bangladesh tadi. Matt Davis menghantar bola ini ke dalam. Balik pada Syarul Saad. Dion Cole berada di atas percubaan. Terus Dion Cole. Dan terus saja berjaya menghasilkan jaringan pendahuluan kembali bagi pasukan Malaysia. Beliau yang melepaskan peluang keemasan sebentar tadi. Dan kali ini beliau tidak mensia-siakan peluang kedua yang hadir daripada tindakan susulan yang dimulakan oleh semua pemain-pemain pertahanan pasukan kebangsaan sebenarnya.
Ya, ini memang sesuatu yang kita mahukan sebelum masuk ke dalam bilik persalinan. Dan nanti apabila memulakan separuh masa yang kedua, mereka boleh merehat seketika. Tetapi ya, apa yang saya sukakan di sini, Syarul Saad, dia memilih untuk memberi bola kepada Dion Coles, di mana kadang-kadang jika ada pemain yang lain, dia akan cuba buat percubaan untuk dirinya. Tetapi dia tenang melihat di manakah kedudukan Dion Coles. Dion Coles pula mempunyai kualiti dengan sepakan tersebut. Bagi saya, kesilapan daripada penjaga gol. Bahagian near post dia tak turun dengan cepat, tetapi kekuatan bola juga boleh memainkan peranan baik daripada Dion Coles dan juga Syarul Saad. Pemain yang berpengkalan di Eropah ini dipelawa, dipujuk dan juga dibawa masuk untuk mewakili pasukan kebangsaan. Beliau mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri dengan corak permainan rakan-rakan pasukannya, tetapi pada kempen kali ini beliau sangat-sangat dominan, meneruskan penguasaan beliau di bahagian pertahanan dan kali ini memahat namanya selaku penjaring kedua perlawanan pada malam ini, sekaligus mengembalikan pendahuluan dan juga penguasaan bagi pasukan kebangsaan. Lebih menarik kerana jaringan tersebut direncanakan oleh kesemua back four pasukan Malaysia, Dion Coles, Matt Davis, Corbin dan juga Syarul Saad sebentar tadi ini. Ya, dan Dion Coles boleh melupakan tandukan dia yang terlepas sebelum jaringan tersebut dilakukan. Dan ini giliran Faisal Halim untuk terus melakukan sesuatu pada perlawanan ini. Berjaya melakukan hantaran tetapi tidak, kerana bola telah pun keluar daripada kawasan permainan sedikit sahaja. Langsung tidak digunakan ketika aksi berdepan dengan pasukan Bahrain. Jadi Faisal Halim sepatutnya mempunyai kudrat dan juga mentaliti yang lebih tajam pada perlawanan malam ini. Kita masih belum selamat, kita memerlukan jaringan seterusnya. Advantage diberikan kerana bola masih lagi dalam penguasaan pasukan Bangladesh. Advantage diberikan kerana Malaysia tidak akan memberikan ruang kepada pemain-pemain pasukan pelawat untuk selesa dengan penguasaan bola. Kita perlu belajar daripada kesilapan membenarkan mereka melakukan jaringan sebentar tadi. Dan ini satu lagi kekasaran yang dilakukan oleh Syamir Kuti di dalam kawasan yang boleh mendatangkan bahaya kepada pasukan Malaysia. Dan inilah saatnya Shihan Hazmi diperlukan untuk membina benteng terlebih dahulu. Ya, agak lewat daripada Syamir. Jika dia berada dalam satu posisi yang lebih baik, kemungkinan dia tidak perlu lakukan ini. Jamal lebih cepat daripada Syamir. Ini antara penjaga gol yang terus mendapat perhatian pada kempen persaingan Liga Malaysia pada musim ini. Kita kerap katakan bagi Shihan, dan ini mungkin antara ujian yang perlu beliau hadapi untuk menidakkan gerakan daripada Jamal Buyan. Cubaan terus daripada Jamal, tapi mengecewakan. Benteng melakukan kerja mereka dengan sangat baik untuk tidak pecah sekurang-kurangnya pada percubaan tersebut. Dan ini lagi satu posisi yang sama apabila mereka menjaringkan gol penyamaan. Jadi agak luar biasa untuk kita katakan mengenai set piece, kerana sebentar tadi sepatutnya lebih berbahaya daripada set piece ini. Tapi bagi pasukan Bangladesh, lontaran jauh daripada Bishwanat ini lebih berbahaya kerana setakat ini telah menghasilkan dua jaringan pada kejohanan ini. Dan ini satu lagi hantaran, tapi Dion Coles berada di sana untuk mematikan hantaran tersebut. Syafiq Ahmad yang kekal berada di bawah pula mengeluarkan bola yang cuba dihantar sebentar tadi. Sekali lagi daripada Syafiq Ahmad, ketua pasukan pada malam ini. Menuju ke 3 minit terakhir aksi separuh masa yang pertama. Jadi boleh sedikit tenang keadaan. Arif Aiman, satu turning yang baik. Beliau tenang. Beliau mempunyai kualiti.
Dan terus kembali didapatkan oleh Azam. Javier Fernandez sebentar tadi medali daripada Spanyol untuk pasukan Bangladesh. Kerana misi mereka sebenarnya adalah untuk sekurang-kurangnya memberikan saingan pada kempen kali ini dan juga cuba untuk memperbaiki kedudukan ranking mereka terlebih dahulu. Itu antara tujuan utama mereka. Tapi Corbin Ong pula yang hadir pada ketika ini. Satu hantaran berjaya dikeluarkan tapi masih lagi dalam kawasan berbahaya dan terus saja dikeluarkan. Lebih syuanat dan percubaan daripada jarak jauh daripada Azam Aziz sebentar tadi. Beliau kerap menggegar jaring daripada jarak sebegitu, tapi mungkin bukan dengan percubaan ini setakat ini. Dan sebentar tadi satu hantaran yang kualiti daripada Corbin Ong. Mungkin sedikit lewat larian yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Tetapi Azam, kita tahu dia mempunyai capability untuk melakukan volley seperti ini. Kali ini tidak menjadi. Malaysia terus mengasak untuk terus melebarkan penguasaan. Arif Aiman di sebelah kanan cuba untuk memperdayakan Biplo Ahmed sebentar tadi, namun hanya berjaya mendapatkan lontaran ke dalam. Matt Davis kembali kepada Arif dan Muhammad Ibrahim berada di sana untuk memberhentikan seketika gerakan daripada pasukan Malaysia. Dion Cools hantaran cuba mendapatkan pemain yang paling kecil di atas padang pada ketika ini dari sudut saiznya. Faisal berjaya menghasilkan jaringan pertama kompetitifnya bersama dengan pasukan Malaysia pada perlawanan pertama tempoh hari dan terus dinobatkan selaku pemain terbaik. Dan Matt Davis hantaran yang baik juga secara first timer sebentar tadi. Dan ini satu intercept yang sangat baik daripada Arif Aiman. Ruang bagi Matt Davis untuk melakukan hantaran. Syafiq Ahmad di sana dan mungkin terapun lewati garisan tapi tidak disahkan oleh pengadil. Ini satu lagi peluang kemasan kepada Syafiq Ahmad menuju ke penghujung perlawanan. Di bola masih lagi dalam kawasan pasukan Malaysia. 2 minit masa tambahan. Arif Aiman dalam kotak penalti. Arif Aiman akan melakukan hantaran outside footnya. Masih lagi dikeluarkan, masih lagi dalam kawasan permainan. Malaysia terus mengasak untuk menutup separuh masa pertama dengan satu nota positif. Ruang buat Arif Aiman, tetapi beliau telah pun disahkan offside pada kedudukan ini. Bertalu-talu Malaysia hadir untuk mendapatkan jaringan ketiga ini, Adni. Ya, saya nak tengok lagi sekali tandukan daripada Syafiq Ahmad. Reaksi yang baik daripada Anissa, penjaga gol Bangladesh, tetapi sama ada telah melepasi garisan ataupun tidak. Kita memerlukan bantuan sebenarnya untuk menyesatkan perkara tersebut, tetapi ianya tidak disahkan oleh pembantu pengadil pertama Akram Ali Jabar. Dan kedudukan masih lagi kekal pada ketika ini. Separuh masa pertama yang baik bagi Malaysia ni. Yes, bagi saya mereka bermain dengan baik. Kadang-kadang terlalu cepat nak melakukan serangan, kerana kadang-kadang kita telah mengatakan tentang balance. Kerana kadang-kadang setiap kali terlalu cepat ke hadapan dan penat. So kita ada masa, sesuatu yang bagi saya kerana kita mempunyai quality yang lebih jauh lebih baik daripada pemain Bangladesh, dan itu masa kita ada lagi 45 minit di separuh masa yang kedua. So di situlah kita boleh menggunakan pemain lebih tenaga dan juga mempunyai pertukaran-pertukaran. Sazat Hussein pula cuba untuk menghadirkan sesuatu di sebelah kanan ini, berjaya mendapatkan sepakan penjuru di penghujung. Ini mungkin bakal menjadi aksi terakhir separuh masa pertama. Fokus Malaysia perlu dikekalkan untuk memastikan kita kembali ke bilik persalinan dengan kelebihan. Jamal Buyan akan melakukan gerakan ini. Menariknya ini sepakan penjuru pertama di penghujung perlawanan untuk anak buah Javier Fernandez ini. Terus segera mematikan gerakan ini. Satu hantaran yang sangat-sangat tidak baik daripada Jamal Buyan. Dan terus saja permainan ditamatkan untuk 45 minit yang positif daripada Malaysia.
Jaringan pendahuluan kembali berjaya didapatkan oleh Dion Cools hasil daripada gerakan 4 pemain pertahanan pasukan Malaysia. Tetapi Safai Rashid memerlukan 16 minit pula pada ketika ini untuk melakukan jaringan pembukaan melalui sepakan penalti yang dihadiahkan sebelum pemain ini Muhammad Ibrahim dengan set piece seperti biasa daripada pasukan Bangladesh untuk menyamakan kedudukan, menghadirkan kebimbangan serta tadi. Tetapi so far so good bagi pasukan Malaysia. Separuh masa pertama dari Stadium lagi. Dan untuk itu kita boleh perhatikan ketika ini pemain telah pun masuk ke padang. Baiklah, 45 minit separuh masa kedua bakal bermula. Kita doakan yang terbaik. Kita mahukan kemenangan. Saya quit ke kandang. Boleh. Silakan Hanif. Sahkan satu pertukaran bagi pasukan pelawat. Pemain nombor 17 dibawa masuk pada permulaan separuh masa yang kedua ini, Sohail Rana. Gantikan Atikur Rahman Fahad sebentar tadi. Jadi itu antara respon awal bagi pasukan Bangladesh untuk terus memberikan tekanan kepada pasukan kebangsaan. Dan mereka hadir turun tanpa sebarang tekanan. Dan dalam masa yang sama mereka ingin untuk menamatkan kempen kelayakan pada malam ini dengan penuh bergaya. Tapi harapan kita Malaysia adalah kesebelasan utama yang terus dikekalkan oleh Kim Pan Gon bagi 45 minit terakhir ini. Safai Rashid bersama dengan rakan-rakan pasukan yang lain sangat-sangat diperlukan untuk 45 minit terpenting dalam karier mereka pada saat ini. Pengalaman dan juga tenangan daripada Dion Cools pastinya ditagih oleh Kim Pan Gon yang dalam usaha untuk terus memenangi hati dan juga keyakinan penyokong-penyokong pasukan kebangsaan terutamanya. Dan lebih penting adalah untuk membawa Malaysia ke persaingan Piala Asia 2023. Ayuh semua penyokong kita terus berikan sorakan dan juga laungan. Tidak kiralah dari mana pelusuk anda berada di saat kita dilahirkan di tanah tumpahnya darah ini. Malam ini kita semua sama. Malam ini kita semua bersatu. Dan malam ini kita bakal menyaksikan sejarah penantian 42 tahun untuk layak secara merit bakal terlerai. Dan semua ini bermula pada aksi separuh masa yang kedua ini. Sohail melakukan kesalahan pertama selepas dimasukkan dan Malaysia berjaya mendapatkan sepakan percuma pada permulaan separuh masa yang kedua ini. Dion Cools antara berada di sana untuk menjadi antara calon menguji Anisur Rahman ataupun Safawi Rashid. Tapi ini mungkin lebih kepada Dion Cools dengan percubaan ini. Gagal untuk ditangkap kemas oleh Anisur. Jadi permulaan baik sekali lagi daripada skuad kita, Adni. Yes, saya rasa ia penting untuk mendapatkan jaringan awal, cuba untuk mendapatkan sesuatu yang positif hampir daripada Dion Cools dan juga itu akan menjatuhkan moral Bangladesh. Tetapi ya, saya rasa sukar untuk menjatuhkan moral mereka kerana mereka juga mempunyai beribuan penyokong mereka dari dalam stadium. Sebagai penjuru pertama di separuh masa kedua bagi pasukan Malaysia. Arif Aiman, satu set piece. Kembali ke belakang buat Azam Aziz. Kembali ke tengah kepada Faisal Halim. Hantaran mendapatkan Syafiq Ahmad. Dan jaringan terus diberikan kepada pasukan Malaysia di permulaan separuh masa kedua ini. Di saat Malaysia memerlukan seorang hero, Syafiq Ahmad dibawa masuk pada perlawanan penting dan juga penentuan ini. Beliau hadir dan bangkit untuk terus melakukan jaringan
Dan tandukan yang sangat penting ini, Adni. Ya, hantaran-hantaran pendek untuk keluar daripada kawasan, tetapi ada pemain Bangladesh yang tidak naik ke atas, tidak mengikut pemain-pemain yang lain, membenarkan setiap pemain Malaysia yang berada dalam kawasan penalti berada dalam posisi onside. Tak banyak yang perlu dilakukan untuk Syafiq Ahmad, hanya guide bola tersebut. Kelajuan bola sudah cukup daripada hantaran, dia hanya perlu sentuhan dan satu tandukan di hujung gol. Tak ada peluang untuk penjaga gol. Dia pun give up. Mungkin seakan tidak percaya dengan permulaan yang sangat-sangat baik dan positif ini. Syafiq Ahmad kembali meletakkan diri selaku penjaring di persaingan antarabangsa. Dalam menghadapi, saya rasa pemain nombor 3 Yassin Arafat yang membenarkan Syafiq Ahmad berada dalam posisi onside. Satu guide header dilakukan oleh beliau untuk meletakkan Malaysia kembali berkedudukan selesa. Buat pertama kalinya mendahului pasukan Bangladesh dengan defisit 2 jaringan. Sekali lagi harus diingatkan, kita hanya memerlukan sekurang-kurangnya keputusan seri sahaja untuk layak secara merit. Tetapi dengan sokongan luar biasa daripada penyokong-penyokong Harimau Malaya, pastinya kita menginginkan kemenangan. Agak sedikit tidak berpuas hati Bishwanat kerana beliau tidak diberikan bola yang lebih kering untuk beliau melakukan lontaran ini. Lontaran jauh untuk mendapatkan Sazat Husin. Dan kali ini tidak menjadi pula set piece daripada pasukan Bangladesh. Saya tak tahu kenapa Bishwanat nak keluar hairan kerana dapat bola basah. Bukan tugas ball boy untuk mengeringkan untuk dia. Ya. Anda semua sedang bersama kami di saluran media Prima di TV9 ini. Malam ini kita bakal cipta sejarah kerana segalanya mengikut laluan yang kita inginkan. Tapi harus diingatkan masih berbaki 40 minit untuk kita kekalkan momentum ini. Bola telah terkena tangan daripada Jamal Buyan. Main ini, ketua pasukan pada malam ini bangkit daripada ujian yang beliau lalui. Sudut kehidupan di luar padang, Syafiq Ahmad mengetuai barisan serangan Malaysia. Dan ini adalah Arif Aiman, dihalang oleh 3 pemain. Tapi beliau berjaya mendapatkan sepakan penjuru kedua Malaysia di separuh masa yang kedua ini. Dan sekali lagi baik daripada Arif menggunakan kelebihan kelajuan dia, skill tersebut juga. Dan di saat terakhir dia juga bijak untuk keluar, tidak mahu mengakibatkan apa-apa kecederaan jika ada tackle keras datang. Ini hantaran pula daripada Malaysia. Satu lagi tandukan kali ini daripada Syarul Saad. Agak sedikit kecewa kerana tandukan ini tidak menepati sasaran. Dia telah menolak seorang pertahanan Bangladesh untuk membenarkan dia berada dalam posisi tersebut. Mungkin dia rasa dia tidak diberikan tekanan. Itu adalah sebab dia kecewa. Tandukan sekurang-kurangnya tidak tepat. Boleh sedikit bertenang dengan keadaan pada ketika ini. Kita memerlukan permulaan yang baik dan itu yang bisa dilakukan Arif Aiman. Masih lagi dengan larian daripada Arif Aiman. Jadi bola terpaksa dihentikan kerana ada sentuhan daripada pengadil. Itu peraturan baru daripada FIFA sebenarnya.
dan tidak mahu ada sebarang advantage ataupun disadvantage pada mana-mana pasukan daripada sentuhan tersebut. Jadi permainan akan dimulakan kembali dan penguasaan kembali kepada pasukan Malaysia. Terjauh daripada Dion Cools untuk mendapatkan larian dari Matt Davis, tapi terlalu banyak pula yang dipinta daripada larian fullback ini. Jadi game management sangat penting pada saat ini, Adni. Yes, sudah tentu, dan tiga pemain yang berada di bahagian midfield, Syamir, Azam, Safawi, mereka lah pemain yang perlu kontrol intensity. Dan itu yang bakal dilakukan oleh Syamir Kutiaba bersama-sama dengan pemain ini, Azam Aziz. Mereka bergantian seiringan, side by side sebenarnya. Kedua-duanya adalah central midfield pada formasi 4-3-3 ini, kerana Safiur Rashid dibenarkan untuk roaming di bahagian hadapan mereka. Jadi ini antara perubahan taktikal yang boleh saya katakan begitu fresh kepada permainan Safiur Rashid terutamanya. Dan hasilnya 2 gol setakat ini pada kempen kelayakan untuk pasukan Malaysia. Dan lebih membanggakan adalah itu akan dan bakal membawa kita ke pusingan akhir. Pada yang tertanya-tanya, pusingan akhir masih lagi belum ditentukan siapa pengancurnya, siapa tuan rumahnya, kerana negara China telah pun menarik diri daripada menjadi penganjur rasmi. Jadi bidaan bakal dilakukan oleh beberapa negara lain. Dan Arif Aiman telah pun melepasi 2 pemain ini. Hantaran yang agak kuat daripada Arif, tapi berjaya kepada Safiur Rashid. Lakukan satu percubaan yang tidak menjadi daripada satu kawalan yang baik sebenarnya yang beliau telah lakukan. Dan Malaysia kembali mendapatkan penguasaan, tidak semena-mena. Syamir Kuti akan lakukan hantaran kaki kirinya sedikit lemah, tapi berjaya mendapatkan sepakan penjuru ketiga di separuh masa kedua ini, dan ke-6 secara keseluruhan bagi pasukan Malaysia. Tidak mengendurkan serangan pasukan Malaysia setakat ini, Hadni. Ya, walaupun 3-1 di hadapan, mereka mempunyai banyak peluang untuk just gerakkan bola, tetapi mereka kemungkinan diberikan arahan, jangan berhenti, jaringkan lagi. Dan ini ruang bagi Syafiq Ahmad di sebelah sana. Satu tandukan yang gagal untuk mendapatkan rakan. Faisal Halim mempunyai ruang. Masih lagi Faisal Halim akan terus berlari dengan bola di kakinya. Itu ketajaman permainan beliau. Bishwanat mengeluarkan bola ini kepada Arafat. Dan beliau cuba untuk mendapatkan kembali rakannya di sebelah kanan, tetapi bola telah pun keluar daripada kawasan permainan daripada Rimon Hussain. Dan Malaysia akan kembali dan terus merencanakan gerakan. Jadi Sazat di sebelah kanan, bahaya pula bagi pasukan Malaysia kerana larian terus daripada Ahmed. Dan peluang bagi pasukan Bangladesh. Shihan Azmi membesarkan badannya untuk menafikan gerakan yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh pemain pasukan Bangladesh. Tapi Faisal Halim membawa bola ini dari sebelah kiri. Masih lagi Faisal. Satu hantaran yang cuba dilakukan mencari larian daripada Azam, tapi mungkin pilihan yang tidak cermat daripada Faisal. Tapi ini gerakan sebentar tadi oleh pemain pasukan Bangladesh ini. Ya, kesilapan dilakukan oleh Dion Cools, terlalu leka oleh pemain tersebut, tetapi Shihan sangat-sangat cepat dengan reaksi, menutup ruang dan juga membuka badan, membesarkan badan seperti anda katakan. Sambil kita menyaksikan Syafiq Ahmad berjaya untuk meletakkan bola ni dalam jaringnya.
Cuma beliau telah pun dikesan offside terlebih dahulu. Saya rasa Mungkin, ya. Syafiq Ahmad onside. Azam Aziz yang Safawi sebenarnya yang offside. Ya. Tetapi Syafiq Ahmad selari. Itu mungkin antara satu keputusan yang boleh dipertikaikan. Tapi Malaysia terus mengasak untuk mendapatkan gerakan ini. Alif Aiman jaya untuk mencuri bola ini tetapi tidak diendahkan kerana bola telah pun keluar daripada kawasan permainan. Bishwanat masih lagi cuba untuk melakukan provokasinya kepada pemain-pemain pasukan kebangsaan. Mungkin masih lagi tidak berpuas hati dengan ball boy kita sebentar tadi. Ya, itu antara yang dikatakan juga. Berada di mana-mana pada malam ini untuk mengawal back four kita dan lebih penting untuk mengekalkan penguasaan di bahagian tengah. Sangat-sangat penting pemain ini dalam setup pasukan kebangsaan. Menuju ke 30 minit permainan untuk aksi separuh masa kedua ini ditamatkan. Dan ini mungkin 30 minit paling panjang pada kita. Tapi hantaran panjang daripada Dion Kools berjaya mendapatkan Faisal Halim. Masih lagi Faisal Halim cuba untuk mendapatkan Syafiq Ahmad di bahagian tengah. Tapi Bishwanat berada di sana untuk mengeluarkan hantaran tersebut daripada Faisal. Ya, sangat cantik jika gerakan ini berakhir dengan jaringan hantaran daripada Dion Kools, kemudian sentuhan yang sangat baik daripada Faisal. Cuba Bishwanat sahaja yang berada untuk menghalang. Satu tandukan pula yang berjaya dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Beliau menghalakan terus ke arah penjaga gol. Walaupun ada dua pemain rakan pasukannya di hadapan sebentar tadi. Biplo Ahmed di bahagian tengah, tapi kawalan kembali kepada pemain-pemain pasukan Bangladesh. Sohail Rana antara dua pertukaran daripada Javier Fernandez pada permulaan separuh masa kedua start tadi. Hantaran untuk mendapatkan Sazat Hussein start tadi, tapi tenang Syarul Saad berada di sana untuk mengekalkan penguasaan Malaysia. Dan cukup tenang juga Azam untuk menenangkan keadaan. Anda approve gerakan tersebut ni? Ya, apabila mereka telah berada dalam intensiti yang tinggi, di sinilah menggunakan pengalaman mereka cuba memperlahankan permainan seketika biar mereka tarik nafas juga. Dan nanti mungkin dalam 2-3 minit lagi kita tukar balik, kita intensiti tinggi balik. Ya. Melakukan satu blocking yang sangat-sangat penting setelah tadi daripada Shihan untuk terus mengekalkan defisit 2 gol. Ruang pula buat Malaysia. Faisal Halim, tapi Arif Aiman tidak mengendahkan ruang yang dimiliki oleh Faisal. Dan hasilnya Malaysia terlepas satu lagi peluang keemasan. Kita ada ekstra pemain setelah tadi di sini. Ya, saya rasa Arif mungkin menjangkakan Syafiq akan melakukan hantaran kepada Faisal kerana Faisal yang mempunyai lebih ruang di sebelah kiri. Kemudian terbias percubaan daripada Arif. Faisal pula tidak berada dalam posisi yang sedia. Beliau terus diberikan teguran seperti tadi oleh Kim Pan Gon kepada
Arif Aiman untuk lebih melihat kepada posisi rakan-rakannya. Van Gon akan terus berada di bahagian sideline ini untuk bersama-sama dengan anak-anak buahnya. Sepanjang kempen saya lihat dia sentiasa berada di situ, memberi arahan, tak berhenti. Itu satu karakter yang pastinya dapat membantu para pemain untuk terus kekal fokus, utamanya dalam saat-saat getir ini. Dan ini antara momen-momen dan juga detik-detik yang sangat diidamkan oleh mana-mana pemain bola sepak sekalipun, untuk mempunyai detik sebegini, berada dalam peluang-peluang penting sebegini, sambil disaksikan oleh puluhan ribu penyokong-penyokong yang hadir ke stadium di hari dan juga waktu bekerja ini. Setakat ini semuanya berjalan seperti yang dirancang bagi pasukan negara kita. Saat berjaya untuk mengeluarkan bola itu pada percubaan keduanya. Jadi pasukan Bangladesh sudah mula mencorakkan permainan mereka. Ini antara penguasaan yang panjang, tetapi Faisal Halim berjaya untuk merebut bola ini di sebelah kiri. Masih lagi Faisal, cabaran daripada Rimon Hussain. Bijak beliau untuk dapatkan penguasaan ini, tetapi Darren Lock akan dibawa masuk. Mungkin satu pertukaran secara direct yang akan dilakukan oleh Van Gon, kerana selain daripada Syafiq Ahmad, Darren Lock juga sangat-sangat memerlukan jaringan atas nama pribadinya. Dan lontaran jauh daripada Corbin Ong terus sahaja ditumbuk oleh Hanisur, dan berlaku sikit pelanggaran daripada Hanisur bersama-sama dengan Syafiq Ahmad. Sekali lagi baik daripada Corbin Ong mendapat hantaran yang jauh. Tak banyak sentuhan daripada Syafiq Ahmad. Mungkin di situ lihat dengan lebih dekat. Ya, momentum itu yang berlaku pelanggaran tersebut. Tapi advantage kepada penjaga gol telah pun diberikan. Beliau masih lagi terbaring dan memerlukan perhatian daripada pegawai perubatannya. Tiga pemain Anesh yang akan dibawa masuk. Wow, dan ketiga-tiganya adalah pemain di bahagian atas. Darren Lock, Akir Rashid dan juga Nazmi Faiz Mansur akan mungkin meneruskan kerja pressing tersebut dengan fresh leg ini, Serni. Ya, kelajuan Akia, work rate Darren Lock, creativity Nazmi Faiz. Tapi nama yang bakal digantikan masih lagi menjadi tanda tanya buat kita di sini. Apapun kita berikan fokus terlebih dahulu kepada gerakan daripada Azam Aziz ini. Mungkin ini gerakan terakhir beliau. Kerana Nazmi yang mengambil tempatnya pada perlawanan kedua berdepan dengan Bahrain tempoh hari. Ataupun mungkin Safawi yang akan dikeluarkan. Mungkin Safawi baru nak katakan. Safawi pun nampak dah mungkin penat sikit. Biplo cuba untuk dapatkan larian rakannya di sebelah kiri, tapi dipintas dengan baik oleh Matt Davis, antara pemain yang sangat-sangat konsisten di bahagian kanan pasukan Malaysia. Ini dia satu turning yang baik, hantaran yang baik juga cuba mendapatkan Syafiq Ahmad, tapi tiada larian di bahagian near post yang ingin dicari oleh Matt Davis. Dan Batsyah mengeluarkan bola tersebut. Yang pertama naik adalah Syafiq Ahmad. Terima kasih pada jaringan pada minit ke-47 sebentar tadi. Ketua pasukan Malaysia pada malam ini, beliau bangkit daripada kekecewaan, ujian dan juga cabaran di luar padang yang hampir menggugat kepada kariernya selaku pemain bola sepak. Tapi
bola sepak jugalah yang memberikan kembali kepada keyakinan dalam meneruskan kehidupan. Buat Syafiq Ahmad, anda adalah hero kami semua dan anda adalah hero pasukan Malaysia pada malam ini. Darren Lock penggantinya untuk baki 22 minit yang tinggal ini. Beliau juga sangat memerlukan jaringan dan seperti kita jangkakan Safai Rashid juga dibawa keluar. Penjaring gol pembukaan pada malam ini. 2 gol pada kempen pada kali ini. Dan penjaring 1 gol ketika berdepan dengan pasukan Turkmenistan. Man of the match juga dibawa keluar kerana tempatnya akan digantikan oleh Akia Rashid. Jadi pertukaran 3 pemain, tapi tidak kepada taktikal, lebih kepada personal bagi Hakim Pangon setakat ini. Davis bersama-sama dengan Arif Aiman di sebelah kanan. Gandingannya masih lagi dikekalkan. Ada bantuan yang cuba diberikan oleh Nazmi. Tapi Arif Aiman akan bawa bola ni kepada Syamir Kuti. Sentuhan pertamanya yang sedikit mengecewakan. Wow. Diagonal pass daripada Syarul Saad, cuba untuk dapatkan larian Nazmi sekali lagi. Jadi trio Azam, Syamir dan juga Nazmi Faiz akan bersama-sama bagi membentuk gandingan mantap di bahagian tengah yang sangat-sangat diperlukan untuk mengekalkan penguasaan ini. Tukaran seterusnya kepada pasukan Bangladesh. Rahmat Mia dibawa masuk bersama-sama dengan Mahbubur Rahman. Jadi ada pertukaran di bahagian pertahanan dan juga bahagian serangan bagi pasukan pelawat. Kerana Sazad Husin dibawa keluar. ...20 minit terakhir, 20 minit untuk Malaysia mencipta sejarah sekali lagi pada generasi ini. Tapi dalam bola sepak, 20 minit adalah satu tempoh yang sangat-sangat panjang. Segalanya boleh berubah. Apa-apa boleh berlaku. Tetapi saya yakin dengan pemain-pemain Malaysia yang mereka boleh mengekalkan keputusan ini ataupun menambah jaringan. Rakib Hussein dan Corbin Ong bertukar-tukar pandangan, boleh saya katakan, kerana Corbin agak tidak berpuas hati dengan clearance ini. Itu mungkin sedikit mencalat egonya. Kerana Rakib hanya melakukan imbatan sahaja untuk mengeluarkan bola ini. Jadi itulah asam garam dalam bola sepak. Antaran jauh ataupun lontaran jauh sekali lagi. Tapi Shihan berada di sana. Begitu commanding. Dan beliau diarahkan oleh Yon Kuls untuk mengambil masa sedikit sebelum melancarkan gerakan tersebut. Ya, penting untuk dia mendengar pemain-pemain yang lain. Nampak seperti dia nak cepat bangun, lancarkan serangan, tapi itu tidak perlu berlaku. Yang perlu adalah ketenangan dengan tangkapan tersebut. Yang pertama, kemudian dia masih berada dalam tangannya. Dan ya, tak perlu nak cepat-cepat sangat. Ya. Daripada kawasan sempit ni, ruang buat Akia Rashid. Darren Lock berada di sana. Darren Lock, sentuhan pertama, jaringan pertama untuk Malaysia bagi Darren Lock.
Dan jaringan keempat. Dan selamat untuk saya katakan, kita akan ke Piala Asia 2023. 3 pertukaran dilakukan dan terus menghasilkan jaringan yang sangat-sangat bermakna bagi pasukan Malaysia. Wow! Akhirnya tersenyum Kim Pan-gon dengan jaringan ini. Ya, impact pemain-pemain yang dibawa masuk, Akia dan juga Darren Lock. Yang pada mulanya gerakan daripada Matthew Davis yang membenarkan Akia berada dalam posisi tersebut. Dan kemudian dengan pemikiran yang cepat, hantaran yang tepat dan juga ketenangan daripada Darren Lock. Ada sedikit sentuhan daripada Anissa, tetapi tidak mencukupi untuk menjauhkan bola daripada Darren Lock. Dan Darren Lock inilah yang dia sedang cari selepas 2 perlawanan yang pertama. Anda boleh katakan apa saja kepada beliau. Fox in the box. Pemain pure number 9 ini pun satu-satunya penyerang tempatan yang begitu menyinar pada persaingan Liga Malaysia. Lepaskan 1 ataupun 2 peluang keemasan pada 2 perlawanan terdahulu. Tapi tidak malam ini, beliau memerlukan sentuhan pertama. Hasil daripada hantaran yang begitu baik daripada Akia Rashid. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Darren Lock telah pun mengumumkan kehadiran beliau selaku penyerang pasukan Malaysia dengan jaringan tersebut. Saya gembira untuk dia, Manif, kerana kerja keras selalu dipamerkan oleh dia dan kadang-kadang jaringan tidak datang dengan hasil kerja keras tersebut. Tetapi untuk dia, walaupun datang daripada bench, keluar dengan impak yang begitu positif, terutama daripada Akia dan dia sendiri. Saya gembira untuk mereka berdua. Selepas 2 kali panggilan terpaksa diabaikan oleh Darren Lock sambil kita menyaksikan Arif Aiman terbaring pada ketika ini. Yang pertama kerana kecederaan dan kemudiannya kerana COVID-19. Panggilan pada Kimpin kali ini yang benar-benar sangat dinikmati oleh Darren Lock. Untuk beliau membuktikan sesuatu, untuk beliau mengumumkan kehadirannya di pentas antarabangsa. Bergembiralah kita di seantero pelosok negara Malaysia. Malam ini tiada apa yang lebih penting kerana malam ini adalah malam untuk kita meraihkan keindahan yang boleh dibawakan oleh bola sepak. Kerana telah begitu lama kita sepi, telah begitu lama kita diabaikan di persada antarabangsa, terutamanya di benua Asia ini. Di malam ini kita membuktikan bahawa kita bakal menjadi pesaing bagi 24 negara di persaingan Piala Asia 2023. Biarpun kita mengambil jalan yang sedikit panjang untuk layak, tapi mungkin perjalanan yang panjang ini bakal menghadirkan kegembiraan dan kejayaan yang diperlukan di Kimpin Piala Asia tahun hadapan. Kimpin untuk 2023 nanti bermula pada saat ini, bermula pada malam ini. Dan detik-detik sebeginilah yang kita akan terus ingati. Di mana setiap titik peluh dan keringat kesemua pemain-pemain sedang berjuang pada malam ini akan membentuk satu generasi yang bakal mengingati momen-momen sebegini. 42 tahun kita terus berbangga dengan pencapaian skuad 1980.
Itu perjuangan legenda-legenda kita. Tapi kita harapkan agar kita tidak perlu menunggu kepada 40 tahun yang bakal mendatang untuk kita terus membina generasi yang mantap di peringkat rantau Asia ini. Dan Akia Rashid antara nama yang akan terus diingatkan untuk terus membina gerakan-gerakan yang boleh menghasilkan jaringan. Syamir Kuti, Corbin Ong, Azam akan melakukan hantaran ini yang mungkin dituju adalah Harif Aiman, tetapi berjaya mendapatkan Matt Davis. Larian daripada Nazmi. Dua pemain berada dalam kawasan kotak penalti, disertai oleh Syamir Kuti. Wow, sepatutnya kempen ini diakhiri dengan jaringan daripada pemain paling berharga dalam skuad Malaysia pada kali ini menurut saya lah saat ini dengan gerakan ini. Ya, daripada Nazmi Faiz, hantaran tersebut sukar untuk Syamir Kuti. Bola pun dah rendah, kepala dia pun tak dapat nak meninggikan bola tersebut, terpaksa menanduk ke dalam tanah dan dia melambung melewati palang. Jika ada pemain yang paling berhak untuk mendapatkan jaringan, pastinya adalah Syamir Kuti. Tetapi Arif Aiman juga akan menghantar bola ni buat Darren Lock. Tapi Akia Rashid terkena palang. Ruang buat Nazmi Faiz, dijatuhkan tetapi tidak diendahkan oleh pengadil. Malaysia terus bersemangat untuk meledak jaringan, untuk terus menghiburkan ke semua penyokong yang hadir. Kerana malam ini sekiranya ada tangisan daripada penyokong yang cilik maupun yang dewasa, bukan kerana kekecewaan, tapi kerana tangisan kegembiraan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan dengan corak permainan yang tidak dikendurkan ini biarpun menuju ke 10 minit yang terakhir. Jadi bijak Syamir untuk terus mengekalkan penguasaan ini. Beliau ditekan oleh 3 pemain dalam kawasan tengah tadi. Benteren mungkin akan dibawa masuk. Pemain yang dapat debutnya ketika aksi persahabatan tapi masih lagi belum buat debut untuk aksi kompetitif. Davis, Darren Lock, The Uncles berada di sana, tetapi ada pintasan yang berjaya dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Bangladesh. Ya, saya rasa walaupun 10 minit untuk Ruben Tiran, tetapi 10 minit yang sangat berharga untuk penampilan kompetitif pertama bersama skuad senior. Syamir Kuti yang pemain yang anda memang suka untuk pada malam ini diberikan rehat yang sangat-sangat berhak untuk diberikan kepada Syamir Kuti. Terima kasih kerana anda sebenarnya adalah tunjang kepada setiap persembahan yang berkualiti ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan kebangsaan. Dan selamat datang kepada V. Ruben Tiran ke persada kompetitif persaingan antarabangsa. 10 minit yang diberikan oleh Kim Pan Gon untuk beliau bersama-sama dengan yang lain mengekalkan penguasaan pasukan Malaysia ini. Jadi pertukaran seterusnya yang terakhir kepada pasukan Bangladesh. Rihan Hassan dibawa masuk. Jadi Ruben Tiran akan beraksi di bahagian wingback ini. Mungkin ada pertukaran taktikal yang dilakukan. Corbin Ong akan masuk ke bahagian tengah sedikit. bila melihat Ruben Tiran bersama PJ City banyak bermain sebagai sayap kiri ataupun katakan wingback. Ya. Nazmi
Nazmi tidak diendahkan permintaannya untuk mendapatkan foul di situ, tapi ruang terus pantas ditutup oleh Dion Kuz dan juga Syarul Saad. Perlu sikit bertenang walaupun ada tolakan daripada Mahbubur sebentar tadi. Belum sabar kerana provokasi sebeginilah yang akan merecatkan kepada segala kerja baik yang kita lakukan sepanjang 82 minit ini. Kita perlu tenang saja biar pengadil lakukan tugas dia. Kita dah 4-1 di hadapan, tiga mata sudah dalam genggaman kita. So tidak perlu reaksi-reaksi yang tidak sepatutnya. Terus saja dilayangkan kad kuning. Ini mungkin gerakan yang tidak digemari oleh Syahrul kerana ada tolakan di bahagian tangan daripada Mahbubur, tapi reaksi beliau itulah yang mengundang kepada kad kuning ini. Ini gerakan daripada Dion Kuz, dan selepas itulah berlaku tolakan tersebut kepada Syarul Saad. Tenang Syahrul, kerana kita bakal mencipta sejarah sebentar nanti. Kita tidak mahu berakhir dengan kad yang berwarna berbeza daripada kuning. Dan ini gerakan sangat baik kepada Arif Aiman. 3 pemain dalam kawasan kotak penalti, tapi pilihan antaranya sedikit mengecewakan. Nazmi kembali kepada Azam. Azam yang akan mengambil alih tempat Syamir, tapi kesilapan daripada Azam mungkin boleh memberikan padah kepada kita. Tapi Azam kembali untuk mencuri bola ini. Dan kembali kepada Nazmi untuk meneutralkan kembali permainan. Dan mungkin akan dihentikan seketika kerana pemain pasukan Bangladesh ini memerlukan perhatian. Minit terakhir, Dominic Tan akan diberikan penampilan pertama untuk kempen pada kali ini, dan yang akan dikeluarkan adalah Syarul Saad kerana mungkin Panggon tidak mahu sebarang risiko kita berakhir dengan 10 pemain seperti yang dah katakan Adli. Dia dah lakukan tugas yang baik dari segi bertahan dan juga bantuan dengan gol Dion Kuz. So satu keputusan yang cerdik daripada Kim Panggon. Ya. Untuk Dominic Tan juga mendapat beberapa minit yang berharga. Okey, kurang lebih daripada 4 minit sahaja untuk kita ke Piala Asia 2023 secara rasminya. Biarpun sasaran awal 7 mata gagal untuk kita realisasikan kerana Bahrain jelas berada dalam kelas tersendiri untuk menang 3 daripada 3 perlawanan pusingan kelayakan ini. Tapi 6 mata sudah cukup untuk kita menempatkan diri di kalangan 5 pasukan kedua terbaik daripada 6 kumpulan. Gerakan ini cuba dihadirkan oleh pasukan Bangladesh, tapi Dominic Tan berada di sana untuk memintas. Dan terus melancarkan gerakan bagi pasukan kebangsaan, ditenangkan oleh Azam Aziz. Dion Kuz mengambil alih tanggungjawab selaku ketua pasukan selepas Syafiq Ahmad dikeluarkan sebentar tadi. Cermat sebenarnya daripada Dominic meninggalkan ruang tengah tersebut, tapi lihat kepada work rate daripada Darren Lock untuk mengejar kembali pemain pasukan Bangladesh tersebut dan terus memaksa mereka untuk melakukan kesilapan antaran ini. Sambut dengan sorakan daripada hampir 50,000
penyokong yang hadir di stadium. Satu lagi hantaran yang baik daripada Azam mendapatkan Matt Davis. Hantaran daripada Matt Davis. Terus saja terpaksa ditumbuk keluar oleh Hanisur. Dan Malaysia akan melakukan tekanan di sebelah kiri pula pada ketika ini. Kerana kedua-duanya adalah pemain yang baru saja dimasukkan di separuh masa yang kedua. Ruben Tiran dan juga Akia Rashid berjaya menekan Faisal Ahmad Fahim. Tapi lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Bangladesh. Malaysia layak saat ini kempen yang sangat-sangat baik kepada keseluruhan pasukan kebangsaan pada kali ini. Dan sudah tentu satu pencapaian yang sangat baik. Kita akan pergi ke satu peringkat yang lebih tinggi berhadapan dengan pasukan yang punya kualiti yang lebih baik. So kita perlu membawa kempen ini ke Piala Asia nanti dan mengharapkan kita boleh meningkat. Apabila sampainya kita kena pergi sana. Arif Aiman akan terus melakukan gerakan ini di sebelah kanan, cuba untuk membawa bola ini masuk ke dalam, tapi gagal untuk mendapatkan rakannya. Dan Bangladesh pula yang akan melakukan gerakan ini di sebelah kiri. Matt Davis telah berada di atas, jadi tanggungjawab Dominic Tan untuk menyekat gerakan ini bersama-sama dengan Nazmi. Sohail buat deep low, tapi kompos gerakan daripada Dominic untuk menafikan rakit sebentar tadi. Ini penampilan pertama Dominic Tan untuk kempen kelayakan ini. Setakat ini beliau melaksanakan tugasan dengan baik. Menuju ke minit terakhir permainan. Satu lagi lontaran jauh ke dalam, kali ini terus saja dikeluarkan oleh Dion Cools. Kembali bola ke dalam kawasan pasukan Malaysia. Dion Cools berada di sana, meloncat untuk mengeluarkan bola ini. Penguasaan dan juga kontrol yang baik daripada Darren Lock. Matt Davis balik kepada Dominic. Azam akan melakukan satu turning, scanning yang baik. Switch pass yang begitu baik juga untuk mendapatkan Akia di sebelah kiri. 3 minit masa tambahan. Tapi gerakan bagi pasukan Malaysia. Ruben Tiran kembali kepada Nazmi. Matt Davis ada ruang, akan melakukan percubaan terus daripada Matt Davis. Lemah pula kali ini. Bobin Ong depan dengan Sohail Sana. Rakib di sebelah kiri. Jamal Buyan cuma membantu. Diplo berada di sana. Ini barulah ketua pasukan mereka. Jadi 3 minit sahaja yang tinggal untuk Malaysia berpesta dan meraihkan kejayaan mara ke pentas yang sangat kita idamkan. Dan laungan lagu inilah barisan kita berkumandang di Stadium Nasional Bukit Jalil bagi terus mengiringi dan merestui keputusan yang dipamerkan pada ketika ini. Nazmi, satu terjahat keras menghujung permainan ini daripada Sohail Rana. Ya, agak lewat daripada Sohail dan juga menunjukkan startnya apabila cuba memenangi bola tersebut. Yap. Mujo Nazmi sempat untuk menarik kakinya terlebih dahulu sebelum berlaku sebarang pelanggaran yang lebih keras daripada pergerakan tersebut. Jadi saya kira ini malam yang penuh bersejarah dan menanti sahaja masanya untuk diraikan oleh pemain-pemain yang berada di bangku simpanan. Tapi penonton mahukan gerakan terakhir. Tapi itu bukan gerakan terakhir yang dimahukan daripada Dominic Tan.
Rangkuman anda untuk aksi Malaysia pada malam ni, Adni? Ya, kita melakukan apa yang diperlukan. Mendapatkan 3 mata, walaupun hanya 1 mata adalah mencukupi, tetapi memberikan 4 jaringan kepada penyokong. Saya rasa yang negatifnya adalah tidak dapat clean sheet. Dalam setiap perlawanan telah dibolosi. Yep. 4 secara keseluruhannya. Ada tarikan sekali lagi daripada Sohail kepada Nazmi. Perlu tenang pemain ini. Lihat saja. Dan Nazmi menggunakan badannya dengan baik. Tidak membenarkan ada sentuhan daripada Sohail. Bayar Malaysia, kita ke pentas Piala Asia 2023. Penantian 42 tahun telah pun ditamatkan pada tanggal dan juga tarikh pada malam ini sambil disaksikan oleh puluhan ribu penyokong-penyokong pasukan kebangsaan di stadium dan jutaan peminat-peminat di seluruh negara untuk malam penuh bersejarah ini. 2007 kita layak selaku tuan rumah bersama, tapi istimewanya Kim Pan-gon bersama dengan barisan kejurulatihan yang memang dibawa khas untuk misi ini berjaya merealisasikan impian dan juga hasrat untuk generasi pada tahun ini dan juga pada generasi yang mendatang, untuk kita mengatakan bahawa skuad ini layak ke persaingan akhir Piala Asia 2023. Kenangan 1976 dan 1980 boleh kita raikan, tetapi misi pada 2007 telah pun gagal untuk kita laksanakan. Dan lebih penting, kita boleh berbangga dengan kejayaan ke Piala Asia 2023 selepas cabaran Turkmenistan telah berjaya kita tanamkan. Halangan daripada Bahrain telah pun kita tempuhi. Dan malam ini, malam ini berbeza kerana kerja dan tanggungjawab telah pun kita laksanakan untuk akhirnya Malaysia menundukkan pasukan Bangladesh 4-1 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tahniah, kita ke Piala Asia 2023 dan kita kembali ke studio bersama dengan Nasrul Nizam untuk kupasan selanjutnya.